Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وذخرنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. Allahumma ya Allah, fahamkanlah kami akan agamamu, ajarkanlah kami ilmu tafsir Al-Quran, agar apabila kami membaca dan mendengar firman-Mu, kami dapat memahaminya ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, ya Tuhan kami. Tambahkanlah ilmu kami dan rezekikan kepada kami kefahaman ya Allah, ya Tuhan kami. Berilah manfaat akan ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah kami ya Allah ilmu yang memberikan manfaat ya Allah, ya Tuhan kami. Terangkanlah hati kami, mudahkanlah urusan baik kami, mudahkanlah tutur bicara kami, fahamkanlah percakapan kami. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yang demikian Fadil Kursi, Tuan Imam, Hasan Alijahkan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bersama-sama hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ini memberikan manfaat pada diri saya dan kita semua, dan kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Lama tak turun hujan, Allah turunkan hujan. Mudah-mudahan terus diturunkan hujan yang memberikan manfaat pada kita. Limau tak jatuh air? Sama ke tempat saya lah, untuk kita Cuma kita bersempati jugalah di dalam negeri kita ni, di sebelah Selanda. Semoga Allah mudahkan urusan mereka, gantikan kesusahan mereka itu dengan kesabaran, dan dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan berita gembira pada orang yang bersabar di atas ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan begitu juga kita sedang menghadapi, untuk bukan kita sahaja dunia, tak semena-mena Itali tu kalau kita tengok virus tu tak terfikir lah bang kita sebar ke situ. Tapi hari ni dia top, dia ranking nombor 2. Dan Iran tak saya nombor 3. Jadi kita doakanlah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala hentikan wabak ini. Dan ada kabar di Singapura dia hadkan perjumpaan, dan antaranya esok hari Jumaat. Mungkin di sana tidak dibenarkan untuk solat berjumaat. Cuma di sini apa kata Menteri Agama kita? Dia kata antaranya wajib menyediakan apa tu, cecair pencuci tangan. Dan ada kempen pula jangan salam. Tapi orang sini okey. Nah, mudah-mudahan maksudnya kata wuduk kat rumah. Betul lah tu, bertepatan dengan sunat lah tu. Wuduk kat rumah.
Yelah bila wuduk, basuh tangan, basuh muka, bersih dah tangan kita ni kan. Nak salam orang pun tangan dah bersih. Lepas tu, apa lagi antaranya, khutbah pendek. Seronok lah Ada orang tanya juga, pasal apa khutbah ni pendek? Apa mengena dengan virus? Nak mengurangkan waktu berjumpa tu lah. Yang perlu lah, sebab ni bukanlah sampai tahap darurat, tapi kita berada dalam keadaan sakit. Dan orang sakit tak meletak. Ni kadang ada orang sakit, aku buktikan Islam aku yang tulen, tetapi dia adalah perosak sebenarnya. Ialah sebab dia dalam keadaan sakit. Sabarlah untuk dikuarantinkan dirinya, kerana ini adalah sakit penyakit. Dan Nabi SAW nak bersabda dalam satu hadis, bila ada wabah, tidak boleh masuk dan tak boleh keluar. Ini seperti mana yang telah disebutkan oleh Syekh Sudais Hafizahullah Ta'ala. Dia berikan penerangan antaranya pada minggu ni terhadap saya di Masjidil Haram berkenaan tentang kenapa yang nak dikepungnya masjid ni kan. Sebab untuk menjaga lah, nak cuci, nak jaga. Dan tak dibenarkan itu sebab apa? Antaranya wabak ni. Orang Saudi jadi 2 orang jaga ni. Jadi biasalah tempat Masjidil Haram ni adalah tempat tumpuan dunia. Jadi ialah orang Islam ni bukan ada dekat apa tu, kat tempat kita saja satu dunia. Orang Cina pun ada Muslim, orang Islam. Begitulah juga Eropah. Jadi dia buat begitu, diterangkan dasarkan kaedah-kaedah, prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Jaga nyawa. Dan mencegah itu memang lebih baik daripada mengubati. Sebelum kita kena, bayangkan kalau kata kena lah sampai 9,000 tu, mau cukup di hospital. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita. Doa banyak-banyak. Dan antaranya Nabi SAW zikir apa? Pagi dan petang. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada segala-galanya yang engkau ciptakan, segala-gala keburukan yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan virus ni daripada mana? Daripada Allah Ta'ala. Sakit-sakit ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangnya. Dan kita minta penyembuhan daripada Allah. Dan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita berusaha untuk mencegah, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ni. Baik, kita terus kepada pengajian kita, surah yang ke-98, iaitu surah Al-Bayyinah. Ini surah yang diturunkan di Mekah ataupun surah Makkiyah. Dan hari ini kita akan bacakan ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.
ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Sadaqallahul Azim. Di surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah maksud apa? Keterangan ataupun bukti. Surah Makkiyah yang kita bacakan ayat 1 hingga 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yaitu di kalangan orang ahli kitab wal musyrikin dan orang-orang yang mensyirikkan Allah, mereka itu tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang bukti yang nyata. Adapun yang dimaksudkan dengan ahli kitab dalam ayat ini, siapa dia? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kenapa mereka ni ahli kitab? Yang orang lain tak ada kitab ke? Ahli kitab ni orang yang menganut agama Samawi. Agama Samawi ni agama yang datangnya daripada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Yang tahu kepada kita ni ada berapa kitab? Ada 4 kitab. Ada Zabur, ada Taurah, ada Injil dan Al-Quran. Dan juga disebutkan suhuf Nabi Ibrahim, dan satu lagi lembaran pada Nabi, suhuf Nabi Adam AS. Cuma Alkitab itu yang disebutkan sebagai kitab ada 4 yang kita tahu. Dan mereka yang mengikut agama yang datang melalui kitab ini dipanggil ahli kitab. Walaupun mereka ini telah syirik kepada Allah Ta'ala juga, tetapi syirik mereka ini masih lagi dalam kategori ajaran, iaitu berpandukan pada asalnya kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka ini lebih dekat dengan orang Islam. Kalau antara orang Yahudi, orang Nasrani lebih dekat dengan orang Islam. Nak dibandingkan dengan musyrikin. Musyrikin siapa? Kalau dalam pengajian Usuluddin, kita akan jumpa perbincangan agama, jenis agama ataupun bahagian agama ni diterbahagi kepada 2. Satu agama Samawi kita sebutkan tadi, satu lagi agama Wad'i. Agama Wad'i ni agama ciptaan manusia. Tak tahu mari ikut mana, dan agama seperti agama ni lah Hindu. Dia tak ada asas kitab yang betul-betul jelas. Walaupun kalau orang belajar perbandingan agama, dia ada katalah, contohnya macam agama Hindu tu ada Veda, agama Buddha ada kitab dia. Dan ada cuba yang mengaitkan bahawa ajarannya itu mengajak kepada Tuhan yang satu, tetapi disebabkan manipulasi, kesesatan yang telah berlaku di dalam kepercayaan. Wallahu a'lam. Apakah agama itu datangnya daripada Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, kita tidak tahu. Kerana yang dinyatakan kepada kita bahawa ada 124,000 orang Nabi, ada 313 Rasul. Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, iaitu
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak macam tu kita tak tahu lah. Jadi ini dalam ilmu perbandingan agama lah. Jadi dia kata mungkin. Mungkin, dan kita tak tahulah secara lanjut, kita pun tidak mendalami secara jelas pada ilmu itu. Tetapi mereka menemukan perkara-perkara yang sama seperti di dalam Al-Quran ataupun dalam Islam adalah semata-mata untuk membawa agama atau penganut agama syirik ini ataupun ahli kitab itu kembali ke pangkal jalan, kembali kepada agama fitrah, iaitu beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi disebabkan itulah dibahaskan perkara itu. Ikut dalam beda kata apa tu agama apa, Allah tu tak ada gambar, tak ada lukisan. Jadi cuba nak yang ada yang sama lah, yang sama tu diambil untuk diberitahu kepada kelompok-kelompok. Tu pasal mereka ni hari ni ajaran, contohnya ajaran Kristian ni, dia bukan ikut ajaran kitab ni, tetapi dia ikut ajaran mereka. Jadi apa yang padri cakap itulah agama dia, tetapi tidak di dalam agama Islam. Yang benar Allah dan Rasul. Kalau katalah mari ustaz serban besar macam mana pun, janggut dia sampai melirik, sampai terpijak-pijak je, contohlah, nak tunjuklah hebatlah rupa je tu, tapi kalamnya tak betul dengan Allah dan Rasul, maka kita tolak. Dia bukan kira syekh macam tu. Kira besar serban tu, macam main tu, besar serban tu mesti, jangan. Berapa banyak je serban besar tu, lagi penyangak lagi. Takut hari ni dah dia cerita zuhud, dia tak zuhud. Nak duit dia berjuta-juta ada kan. Jadi kita tak nak dah jadi macam tu. Kerana apa, Kristian ni telah mengalami zaman gelap, di mana saintis-saintis dibunuh. Saintis dibunuh sebab apa? Penemuan saintis tu tak sama dengan gereja. Yelah, dia barang batil, memanglah tak sama dengan ilmu alam ni. Matematik salah, geografi salah. Sebab apa? Ditulis oleh tangan manusia, bukan daripada Allah. Yang daripada Allah itu turun, maka dirubah-rubah. Itu yang dikatakan orang menjual agama dengan harga yang murah. Dia cari duit cara macam tu. Kita ni nak cari duit, tapi jangan kita memperdagangkan agama. Buat satu benda, sebab apa? Telah ditunjukkan dalam sejarah sendiri bagaimana Kristian itu orang dibangkit sehingga menggerakkan gerakan sekularisme. Itu sekular ni sebenarnya kalau kita belajar, dia ada dua jenis, dua versi. Satu versi Turki, satu versi Perancis. Tu pasal orang barat kata sekular baik, sebab apa? Dia dapat bebaskan diri dia daripada cengkaman gereja yang jahat. Orang Islam kata sekular tak baik, sebab apa? Kamar Ataturk habis semua dilarang orang Islam nak beramal ibadah, menjatuhkan kehormatan wanita-wanita Islam, merubah-rubah agama. Itu dia tentang. Jadi Kamal Ataturk dia datang, dia bawa dia bawa ajaran itu untuk merosakkan Islam. Tapi Barat dia dapat menghilangkan eksploitasi ataupun salah guna kuasa orang-orang agama. Tapi kita bukan nak cerita pasal itu, tapi dia sebagai sejarah lah. Tadi saya sebutkan ahli Nasrani lebih rapat dengan orang Islam. Kalau kita baca dalam surah Rum, Rum ni pada zaman Nabi SAW ada, dia berperang dengan siapa antaranya? Dengan Majusi. Majusi agama apa? Agama sembah api. Tak tahu Tuhan api dia. Habis orang Nasrani, dia mengaku Allah Ta'ala tapi dia syirikkan Allah Ta'ala juga. Jadi maksud syirik ni bukan mengaku Allah Ta'ala saja, mengaku Allah Subhanahu Ta'ala itu Tuhan yang sebenar dan menafikan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala itu. Jadi
Kalau bertembung Rom dengan Parsi ni, orang Islam harap siapa menang? Rom. Orang Islam berharap Rom menang. Sebab apa? Rom lebih dekat dengan orang Islam nak dibandingkan dengan orang-orang musyrikin, seperti orang Majusi. Baik. Orang musyrikin ini dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada penyembahan berhala antaranya, termasuklah api. Jadi orang Arab pada ketika itu mereka dipanggil sebagai musyrikin. Dan ayat ini nak sebutkan kepada seluruh orang-orang ahli kitab dan seluruh orang-orang musyrik. Tak kira lah dia Arab ke tak Arab ke, yang janji dia manusia, maka dia yang seumpama dengan itu, mereka tidak meninggalkan agama mereka sebelum jelas pada mereka akan bayinah tadi, kebenaran. Jadi kita kena sampaikan kebenaran itu kepada mereka, barulah mereka tahu kebenaran. Jadi sampaikan kepada mereka kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Seorang Rasul daripada Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, mutahhar. Jadi bila sebutkan Rasul membaca lembaran-lembaran yang disucikan, ini adalah merujuk kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini disucikan. Ini seperti mana yang disebutkan dalam surah Abasa ayat yang ke-13 hingga ke-16. Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safaratin kiramin bararah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan di tangan penulis, iaitu para malaikat yang mulia lagi tinggi baktinya. Jadi ini antara ayat yang menceritakan berkenaan tentang kemuliaan Al-Quran. Jadi kita ni pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu orang kafir dia takkan tinggal kepercayaan dia sehingga sampai kepada mereka bukti yang jelas. Nak sebut kepada kita bahawa Al-Quran ini bukan milik orang Islam sahaja. Saya dengar Syekh Hussein Yi. Syekh Hussein Yi ni, kenal tak Hussein Yi? Dia ni pendakwah antarabangsa. Kat Malaysia orang tak berapa kenal pula dia. Dia level dia international, bukan kampung macam saya ni. Betul dengar dia nasihat-nasihat dia. Sebab dia seorang yang mu'alaf lah kan. Maksudnya daripada bukan Islam masuk Islam, dan menjadi seorang yang memahami dan mengetahui tentang ilmu agama dan menyebarkan. Orang kita ni, orang Islam masih lagi dalam bab orang kafir tak boleh pegang Al-Quran, kan? Tak boleh. Betul, kita nak ambil Al-Quran kena ada angkat wudu. Tapi kalau mereka yang bukan Islam, kita buat itu kerana ta'abud, abdikan diri kepada Allah Ta'ala. Muslimah kena pakai tudung, kena tutup aurat. Orang bukan Islam kena tutup aurat. Dia nak masuk masjid, dia kena beradab sopan. Kalau dia pergi masjid selat tu, kadang dia tak pakai stokin pun. Ustaz sampai tengok, dia nak terperasan kan. Tapi ada orang yang marah pula, dia kata ada orang siap tolong pakai kan pula. Aduh, itu dah lebih baik pula. Dia nak ajar pakai tudung pula. Prihatin orang Islam ni.
Dia mana tahu ramai-ramai tu ada yang sangkut ke apa. Pertama lagi umat Nabi SAW yang Islam. Baik. Jadi bila dia ni dalam keadaan bukan Islam, apakah mereka tidak boleh mengetahui tentang Al-Quran? Ini satu kesilapan kita. Jadi macam mana kita nak fikir? Tuan-tuan pernah bagi Al-Quran kepada kawan-kawan yang bukan Islam? Ke semua kawan-kawan Islam je? Takkan ada berlimau ni kan campuran ni. Kalau duduk kat bandar ni dah. Bagilah. Ustaz pernah bagi ke? Pernah. Buat satu tu cukup lah. Dah lepas tak? Satu tu tak tahulah apa yang nilainya. Bukan satu tu nak dijulang-julang. Kejayaan ni, yang lepas ni, orang yang maju dia sentiasa mencipta kejayaan. Kalau kejayaan yang ada dahulu diulang-ulang, orang lain lebih maju lagi. Dia duk takut tu je lah. Tak banyak pun, tapi kita kena buat. Paling utama, kenalan rapat kita. Yang selalu kita beli barang dengan dia, yang selalu kita betul kereta dengan dia. Baiklah. Tak bayar pun tak apa, baik sangat tu. Kita kena buat sesuatu. Tak kira lah apa yang kita sempat, kita kena buat sesuatu, berikan mereka. Ada seorang bukan Islam ni, dia pernah minta saya terjemahan dalam bahasa Mandarin. Saya cuba usahakan, saya pergi ambil, dan saya masuk dalam bekas bagi dia. Kalau ramai mungkin orang Islam tahu, mungkin dia akan pertikaikan, kenapa beri, mungkin dia nak hancurkan ke. Itu fikiran kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Al-Quran ini untuk manusia. Ajaran Al-Quran ini untuk manusia. Orang yang dengar Al-Quran masuk Islam. Takkan kita beri itu. Saya dengar Ustaz Fitri Abdullah ni nak cerita asbab dia dapat petunjuk. Satu hari dia nak buka TV hari Khamis, tengok forum perdana. Lepas tu, lepas tengok forum perdana ni, dia pun dengar kejap lah. Antara yang berucap pada ketika itu adalah almarhum Dr. Harundin. Jadi lepas daripada tu, dia terdetik lah cerita nak cari dah agama yang benar betul tak. Dan dia kata sebelum dia masuk Islam, dia khatam terjemahan Al-Quran berapa kali? 3 kali. Jadi lepas baca 3 kali terjemahan tu, masuk Islam. Kita sebab tak baca-baca tu yang keluar Islam. Sebab Allah Ta'ala kata kitab ni tak ada keraguan. Nak cari salah macam mana? Kita Yusuf Islam pun macam tu, dengan Al-Quran. Sayyidina Umar masuk Islam dengan apa? Sebab dengan Al-Quran. Jadi kita ni kalau tak dengar Al-Quran, jadi orang kita yang banyak yang jauh daripada ajaran Islam yang sebenar ni, kerana dia tidak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran ni disebutkan sebagai apa? Mau'izah, peringatan. Ada cerita kehidupan, ada cerita kematian, ada cerita selepas mati apa berlaku, peringatan untuk diri kita. Dan dalam Al-Quran ada apa lagi? Ada syifa, ada ubat, penyembuh yang paling mujarab. Untuk apa? Untuk hati kita. Yalah, kita nama manusia tamak tak kita? Tak, saya tak tamak. Saya halupa je. Jadi kalau kita rasa diri saya tamak, diri kita tamak, nak cari ubat kat mana? Dekat klinik tu, Doktor Akmal cakap ni, doktor saya ni tak tahulah hari tu masa bagi pusaka suka saya nak. Saya tak tahu pasal apa. Kejap saya cek jantung ada tak? Tak ada. Kalau doktor tu sampai cek tu, barangkali doktor tu yang sakit ni.
Al-Quran ajar kita, bagi kita ubat, penyembuh. Al-Quran bagi petunjuk. Bagi petunjuk. Dalam Al-Quran menjawab persoalan. Kan kita baru lepas surah Yasin. Orang tak percaya hari kiamat ni. Orang kafir tak percaya hari kiamat. Sebab apa dia tak percaya? Dah mati kan, dah hancur, macam mana hidup balik? Kita pun fikir, tak ya juga. Kalau kita pun macam tu juga, memang tak ada hidayah lagi. Kena beri hidayah lah. Kalau kita fikir macam tu, aku ni dah mati, nanti esok lusa mati, reput jadi tanah, dah tinggal tulang-tulang, boleh hidup balik. Mana logik? Kalau kita fikir macam tu, kita telah kufur kepada Allah. Jadi jawabnya apa? Kita beriman akan jadi balik. Sebab manusia asalnya tak ada. Manusia ni tak ada. Kalau dalam hadis sebutkan, manusia ni akan dihidupkan semula daripada tulang pinggulnya, tulang sulbinya. Daripada apa istilahnya? Daripada tulang itu maka jadilah manusia. Biar ada orang tanya pula, habis tulang tu tak ada Ustaz? Tulang tu pun hancur. Boleh buruk juga pun ada kan. Kalau saya nak siram dengan air, jemaah ni macam bangai juga. Jadi kita tahu bahawa manusia ni asal tak ada. Kan? Asal tak ada. Katalah kita hidup tahun 70, kan? Lahir tahun 70. Sebelum tahun 70 tu kita kat mana? Sebelum mak bapak kita ada, kita lagi lah tak ada. Jadi boleh ada kita. Subhanallah. Maksudnya hujah-hujah seperti ini disebutkan dalam Al-Quran. Bayyinah. Sebab saya pernah jumpa orang bukan Islam, dia kata dia tak percaya akhirat. Dia kata siapa ada bagi tahu loh, siapa bagi tahu kalau sudah mati ada orang bagi tahu ke you boleh hidup balik. Jadi kita kena terang pada dia, jawab pada dia. Dan Al-Quran ini di dalam isinya itu terkandung fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus, yang benar, yang amat berharga, yang adil, yang tidak ada kesalahan, yang tidak ada keraguan. Jadi carilah kita kesalahan dalam Al-Quran. Saya cadangkan apa tuan-tuan, ibu-ibu, balik ni kita duduk kat bandar ni kan, internet laju 4G, berapa G lagi nak ada. Tengok ada debat antara Dr. Zakir Naik dengan Dr. William Campbell. Dan ada buat alih bahasa dah. Dulu lagi dah ada dah alih bahasa Indonesia lah. Sekarang dipersilakan Dr. Zakir. Dia alih bahasa. Saya mula-mula, apa hal orang ni muka macam muka orang Indon, suara orang Indon ni. Punya alih bahasa. Macam cerita Doraemon tu kan, asalnya bukan kartun tu cakap Melayu. Kat Jepun tu masuk Malaysia buat suara Malaysia pula. Jadi manfaat. Kerana apa saya sebutkan tu, tengok. Kerana di dalam perdebatan itu dibandingkan Al-Quran dan Bible dari sudut ilmu semasa. Ilmu embriologi, kejadian manusia tu. Bandingkan Quran kata apa, kitab dia kata apa. Bab apa lagi yang terjadinya hujan ni, keadaan bumi tu rata ke apa. Dia bahas kan, mana benar. Dan saling mereka ini mencari kesalahan dan saling menjawab. Kalau kita tengok tu, bertambah iman kita bahawa apa yang Allah Ta'ala sebutkan tu telah terbukti lamalah. Hari ni moden ni baru orang tahu. Hari ni baru orang tahu. Sungguh pun banyak benda yang betul
ada juga manusia mencari persoalan yang memang belum masa lagi dapat dijawab. Kan? Orang kita ni tanya juga soalan-soalan yang pelik-pelik, yang gaib-gaib. Sebab dia semua, dia nak, ada seorang ni dia tanya semua nak bukti saintifik. Dia dah nak bukti saintifik, contohnya pahala macam mana? Kerana orang beriman ni, dia tidak boleh terlepas daripada allazina yu'minuna bil ghaib. Beriman pada ghaib. Syaitan ghaib. Siapa nampak syaitan di sini? Orang yang tidur tu diikat kepalanya dengan 3 ikatan. Siapa nampak? Dalam hadis. Pergi nak bangun ambil apa, nak basuh muka tu tengok, alamak, ada 3 tocang lah. Habis kalau kepala gondol macam saya, nak tocang apa? Dia nak lilit kat mana, tak tahu. Tapi dalam hadis sebut gaib benda tu. Ada. Kita beriman. Dapat 27 darjat, kita percaya. Pahala Allah Ta'ala beri. Kita percaya juga dosa tu ada. Syurga neraka semua kita tak nampak. Nak bukti saintifik mana kita tahu tempat dia. Kau tunjukkan aku kat mana, aku nak Google, ada tak syurga? Itu orang macam tu tak. Sebab kita tidak boleh nafikan. Jadi perkara yang gaib ini bukan ilmu kita. Ini adalah ilmu Allah Ta'ala. Dah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sendiri kita tak nampak. Tapi telah dibuktikan bahawa bukanlah tak nampak, itu dia tiada. Jadi kata Imam Abu Hanifah, kalaulah angin itu tidak, yang makhluk ciptaan Allah, tak nampak tapi rasa, apa tak lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan yang seterusnya, Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladhi, ini di dalam surah Ali Imran, wala takunu kalladhi natafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Dan janganlah kamu menyerupai orang yang bercerai-berai, tafarraqu wa ikhtalafu, dan berselisih. Setelah apa? Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun azim, mereka itulah orang yang mendapat siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang amat pedih. Jadi bila dah dapat kepada mereka keterangan, dia jadi orang yang berpecah. Tak percaya, tak percaya, tak percaya juga. Dia jadi orang berselisih juga. Padahal dah jelas, orang kata checkmate dah, tak boleh lari dah, dah kalah dah. Tapi dia nak lari juga. Jadi kalau kita tengok dalam debat tu, banyak dah kena checkmate dah. Banyak memang dia dah terkena, orang kata dah tak boleh lari, tapi dia cari juga apa hujah lain, perkara lain untuk dia lawan juga. Masih lagi dia berselisih. Kita ni kalau benda yang sepatutnya dah betul, kita kena akui kebenaran dia. Saya pernah sebut juga kat sini bagaimana berhadapan dengan apa, seorang missionary di Jasin ni. Saya pernah sebut tak? Belum. Dah. Kalau dah, saya suruh dia cerita ni. Kamera hala kat dia. Tak, di Jasin ni, saya nak beritahu, ada pendakwa Kristian. Saya pun lama tak tanya khabar dia, Hindu pula. Sihat ke uncle tu pun tak sihat, kita pergi ziarah dia kan. Mau ziarah. Dia jemput 2 kali datang rumah dia, saya datang. Kita tak jemput datang rumah kita. Salah saya ni. Jemputlah juga uncle tu datang. Dia ni keturunan India, dia ni Hindu masuk Kristian. Jadi dia ni uncle ni semangat dah untuk dia menyebarkan Kristian. Sampai dia nak pergi Sabah belajar Bible dalam bahasa Melayu, nak ajak semua jiran-jiran. Inilah untuk apa, kembali kepada Tuhan yang sebenar ni, Jesus ni, pada pandangan dia lah. Jadi bila dia nak apa, dia panggil datang rumah ni, kali pertama tak tahu tujuan dia, rupanya dia nak bandingkan Islam dengan agama dia. Kalau boleh dia ajak saya pula masuk
agama Kristian. Saya kata bagus. Kita adakan dialog yang ringkas lah. Sebab dia pun amatur sama dengan saya amatur lah sebab dia pun kejap tajuk ni dia tak ada format tau. Tapi yang kali kedua ni, bila dia datang kita cuba bersedia dengan alatan-alatan pembedahan kita untuk kita berhadapan dengan dia. Dia baik datang, dia bagi kita minum air kotak kan. Air kotak dia cok halal. Walaupun kau Islam buat tu kan, cok halal lah bagus kan. Jadi dia keluar hari kedua dia keluar 3 Bible. Dia duduk tak atas meja. Ada 3 Bible. Dia kata kan, asal ada 3? Oh ini bersih ni. Saya kata bagus. Quran satu je. Tak ada bersih-bersih. Okeylah, Quran ada tafsiran, tetapi isinya satu. Dia kalau satu tu, lepas tu cerita lain lah. Tapi kita kalau berhadapan dengan orang macam dia memang menyakitkan hati. Sebab dia kata orang Islam ni beginilah. Kan jenayah-jenayah kan banyak orang Islam. Pecah tabung pun orang Islam. Tapi kita tak boleh nilai kebenaran berdasarkan orang. Dia kata, angka tak boleh cakap macam tu. Kalau kata orang Islam lepas mayang curi slipper ke kata jahat, berapa ramai orang yang buat jahat di kalangan orang Kristian, masuk Kristian pun salah juga. Tak, kita kata nak betul kena tengok isi kandungan agama tu, cerita apa buku tu. Kita kata buku tu tak betul, buku tu palsu, kita buat bukti. Saya dulu pernah dengar almarhum Syekh Ahmad Didat lawan dengan Jimmy Swaggart. Tak tahu lah kalau pronunciation saya is wrong. Swaggart ke Sagat ke tak tahu lah Jadi dia dalam Bible ni tapi tuan-tuan perempuan tak payah cari pun tak apa Dia ada satu